menang percutian ke luar negara. Ya, biasanya seronoknya. Nombor IC dan kena majukan kepada 10 orang kawan. Lama dah nak pergi dekat sini. Akhirnya berjaya. Hai. Memang rezeki, Ya, saya. Apa yang seronok sangat ni? Saya memenangi pertandingan percutian ke luar negara. Wow. Saya hanya perlu majukan kepada 10 orang bagi nombor IC saya. Tahniah. Terima kasih. Masuk pertandingan apa tu, Yuyu? Alamak, saya tak pasti sebab saya dapat mesej ni tiba-tiba je. Ni kena hati-hati ni sebab takkanlah ada orang nak bagi percutian percuma macam tu saja dekat kita kan. Kemudian kalau Yuyu nak kongsi, Yuyu kena pastikan bahawa mesej itu betul. Jangan pula kongsi sebab nanti ada orang marah. Ingat tak? Tidak pasti, jangan kongsi. Alamak, terlepaslah peluang saya macam ni. Takut. Tak Kena berani lah. berhati-hati. Okey, tak berani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Hari ini mata pelajaran Pendidikan Moral tingkatan 4 dengan subtopik tidak pasti jangan kongsi. Kita bersama dengan Cikgu Kala Devi hari ini daripada SMK Engku Hussein Semenyi Selangor dan juga ditemani dengan juru bahasa iaitu Cikgu Nur Asmawati daripada SMK Sultan Abdul Samad Klang, Selangor. Cikgu lambai sikit, Cikgu. Baik, kita terus bersama dengan Cikgu Kala Devi. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik. Yuyu sihat, Yuyu? Sihat, Alhamdulillah. Cikgu, apalah tadi saya dah dapat mesej. Saya dah bercita-cita tinggi dah nak pergi luar negara bulan depan tahu dia kata. Yuyu, sekarang ni banyak ada kehadiran scammer-scammer yang sengaja nak dapatkan maklumat peribadi daripada kita untuk tujuan yang salah. Sebab itu mereka menghantar pelbagai mesej yang menarik, bukan sahaja di WhatsApp, Telegram, di Facebook juga mereka hantar supaya kita berkongsi maklumat peribadi kita. Siapa nak bagi benda percuma kepada kita, betul tak? Betul, Cikgu. Saya akan dengar nasihat Cikgu dan saya tidak akan menyebarkan benda yang saya tidak pasti. Itulah kaitannya dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tidak pasti, jangan kongsi. Jadi Cikgu, kita tak berdua pada hari ini. Kita turut ditemani oleh 4 orang murid. Mungkin Cikgu boleh perkenalkan mereka. Ya, ini semua anak-anak murid kesayangan saya di sekolah ya, dan terima kasih kerana mereka dapat bersama kita pada pagi ini. Okey, saya nak perkenalkan pelajar yang pertama. Okey, Yap Richie, sila perkenalkan diri. Selamat sejahtera, saya Yap Richie, pelajar dari SMK Engku Hussein. Okey, apa hobi Yap Richie? Hobi saya ialah membaca buku. Dia memang pelajar yang banyak membaca dan banyak ilmu yang dia tahu ya, banyak perkara. Okey, pelajar kedua kita ialah Kirtika. Sila perkenalkan diri. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera, Cikgu. Saya Kirtika Prabhakaran dari SMK Engku Hussein. Hobi saya ialah mendengar lagu. Nanti ini bakal penyanyi lah ya. Nanti Kirtika akan jadi penyanyi yang terkenal ya. Terima kasih Kirtika. Seterusnya kita berkenalan dengan Vishwa. Selamat sejahtera, nama saya Vishwa Kumar. Saya pelajar di SMK Engku Hussein. Hobi saya ialah melukis. Okey, Vishwa, apa yang kamu suka lukis, Vishwa? Benda realistik, Cikgu. Bagus. Nanti kita boleh minta dia lukis potret kita ya. Betul. Boleh ya, Vishwa? Boleh. Okey, seterusnya kita ada seorang lagi pelajar, Loshini. Perkenalkan diri kamu, Loshini. Saya Loshini Gursami dari SMK Engku Hussein. Hobi saya ialah bermain badminton. Itu hobi yang sangat menyihatkan ya. Okey, kenapa saya tanya hobi kepada murid-murid ini ialah sebenarnya murid yang ada hobi selalunya tak ada masa untuk dibazirkan dengan perkara-perkara seperti yang kita sebut tadi kan. Dalam handphone dan sebagainya, terlibat dalam scam dan sebagainya. So kita perlu ada hobi yang bagus ya. Jadi
kita nak lihat beberapa keratan akhbar ya, dan saya nak anak murid saya respon kerana hari ini kita berbincang tentang tidak pasti jangan kongsi ya. Seterusnya, baiklah kita lihat ya, apakah hasil pembelajaran pada pagi ini. Okey, hari ini kita akan belajar nombor 1 menyatakan etika. Etika ialah cara ataupun tata cara penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Kita selalu dengar TMK. Siapa tahu TMK dalam bahasa Inggeris apa? Boleh you ceritakan? TMK atau ICT. Pandai. ICT, Information Communication and kan? Betul. Okey, so ICT ini ataupun TMK ini sangat meluas ya dalam kalangan hidup kita ya. Ramai yang menggunakan ICT untuk macam-macam ya. Kalau kita lihat, kalau dulu kalau kita nak buat panggilan telefon dan sebagainya kita berbayar. Tetapi sekarang semua percuma. Buat panggilan WhatsApp, panggilan Telegram dan sebagainya. Jadi kita tak bayar pun dulu. Kalau saya ingat lagi, kalau dulu-dulu saya nak telefon datuk saya kena buat trunk call dan tunggu di situ lepas 20 minit ke 30 minit baru dapat call, dan mahal ya, panggilan tersebut sangat mahal. Okey, seterusnya tajuk yang kita nak fokuskan pada hari ini ialah apakah kesan negatif, menguraikan kesan negatif jika kita mengabaikan etika penggunaan TMK atau teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Kita kena gunakannya secara beretika. Kalau kita abaikan, apakah kesan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada negara kita dan juga keseluruhannya ya. Baiklah, seterusnya saya juga nak murid-muridnya menyatakan apakah perasaan sekiranya kita sendiri terlibat dalam kes penyebaran berita palsu. Jangan anggap ini tidak berlaku kepada saya, jadi saya tak payah ambil peduli. Sesiapa pun boleh menjadi mangsa penyebaran berita palsu ya. Jadi kita perlu berhati-hati. Sebab itu kita belajar tajuk ini supaya kita bersedia pada masa akan datang, supaya kita tidak terlibat dalam isu-isu seperti ini ya. Okey, murid-murid, kita teruskan ya. Okey. Baik, kita teruskan dengan keratan akhbar. Ini saya ambil beberapa keratan akhbar ya yang kita boleh ambil ya. Yang tajuk pertama ni waspada peraduan tuntut hadiah kononnya daripada syarikat komunikasi. Saya mungkin kita minta anak murid saya memberi komen. Siapa di sini nak beri komen tentang keratan akhbar ni? Okey, murid-murid ada yang mempunyai pandangan? Ada yang angkat tangan pandangan? Dan boleh tekankan mikrofon. Ya, cikgu, saya. Baik, silakan. bagus. Saya nak terangkan. Cikgu, saya dan keluarga saya selalu mendapat mesej seperti ini. Kita ditipu untuk memberikan maklumat peribadi. Sebenarnya, tidak ada hadiah seperti ini. Ini adalah scam. Itu saja, cikgu. Bagus, pandai. Perkataan yang digunakan scam, iaitu ada orang meminta maklumat peribadi kita untuk menggodam maklumat kita supaya mereka banyak perkara ya. Selalu kita baca orang menggodam untuk mencuri wang daripada akaun kita. Bukan satu dua. Hampir setiap hari kes sebegini berlaku dan kita pun membaca. Jadi kita jangan tertipu ya. Betul. Okey, kita lihat pula. Terima kasih ya. Kita lihat pula keratan akhbar yang kedua ya. Okey. Okey, seterusnya. Baik, Jangan kongsi maklumat peribadi. Maklumat peribadi untuk menang kereta mewah. Ingat tak kereta mewah? Tadi percutian mewah, sekarang kereta mewah. Okey, siapa nak beri komen tentang tajuk ini? Okey, silakan. Saya cikgu. Baik. Okey, apakah pandangannya? Roshini. Cikgu, sebenarnya tidak ada mana-mana pihak yang akan memberi kereta mewah secara percuma. Betul. Pihak seperti ini cuba mendapatkan maklumat peribadi kita seperti nombor akaun. Jika saya sebarkan berita ini kepada kawan-kawan saya, mereka juga akan ditipu. Ini sahaja, cikgu. Betul. Ini yang saya kata tadi. Jangan sebarkan kepada rakan-rakan sebab bukan sahaja kita sendiri tertipu, tapi kasihan ya, kawan-kawan kita juga tertipu kerana dia percaya dengan apa yang kita hantar. Dia kata, Loshini memang boleh dipercayai. Jadi Loshini hantar memang betul dan mereka pun hantar. Dan turut sama terpedaya. Yes, memang terpedaya. Nasib baiklah tadi Yuyu tak sebarkan berita tentang hadiah tadi kan. Kalau disedari kan cikgu, scammer ni dia guna taktik dengan menawarkan perkara-perkara yang menarik, mewah kan cikgu? Yang tidak boleh dipercayai kan. Betul. Sekarang ni nak dapat satu sabun pun kan kita kena beli sendiri. Mana ada percuma, betul tak? Betul. Jadi kena elakkan ya menyebarkan berita seperti ini ya. Okey, kita teruskan lagi. Baik, cikgu. Okey. Baik. Ini satu lagi keratan akhbar yang saya ambil. Sebar pautan palsu. Pautan ialah link. Pautan palsu kepada rakan yang membawa
sepadan. Maksudnya yang inilah kita menyebarkan pautan yang salah sehingga membawa masalah kepada rakan-rakan kita dan juga keluarga kita. Okey, saya rasa siapa yang nak komen tentang tajuk ini? Beri pandangan. Vishwa. Silakan Vishwa. Vishwa, bagus. Cikgu, saya agree dengan Akbar ni kerana pautan palsu ini sangat berbahaya. Kawan saya kena ditipu oleh pautan palsu dengan berita yang palsu. Akaun Facebook kawan saya juga kena digodam oleh pengodam. Pengodam tersebut meletakkan virus dalam akaun Facebook dia. Bila klik je pautan, terus digodam. Ya, kadang-kadang Ya, ya. kita terima kasih Vishwa. Pernah ke kamu mengalami masalah hacking dan juga digodam ya Facebook? Ada tak Vishwa? Tak ada cikgu, tak ada. Pelajar lain macam mana? Pernah tak kamu punya Facebook di hacking ataupun sebagainya? Ada yang mempunyai pengalaman? Ya, Richie? Ya, cikgu. Bila Pernah tu? sekali. Oh. Apa jadi? Saya mendapat SMS bahawa saya telah melunangi ringgit Malaysia 5,000. Saya diminta memberikan maklumat tentang bank saya, tetapi ibu bapa menasihati saya supaya tidak mempercayai kepada berita palsu ini. Tengok tu. Nasib baiklah ibu bapa kamu berjumpa dengan ibu bapa Betul. pertama. Sebab tu saya kata sebelum kita nak pastikan sama ada berita itu betul atau tidak, kita kena semak dahulu kesahihannya. Betul. Okey, kita kena tanya dahulu. Dan di sini sebagai seorang anak yang kecil, masih kecil ya, kamu boleh berkongsi dengan ibu bapa kamu. Tanya, betul ke perkara ini? Bolehkah saya kongsi? Sebab mereka lebih lama makan garam. Betul. Jadi mereka lebih berpengalaman dan mereka akan memberi nasihat yang baik kepada Amat kita. digalakkan untuk mana-mana individu yang berusia bawah 18 tahun perlu mendapatkan panduan dan nasihat daripada ibu bapa sebelum mengambil tindakan yang mungkin tidak wajar, kan cikgu? Ya, betul, ya betul. So kita dah lihat ya Keratan Akbar seperti ini, dan saya juga ada beri tugasan ya kepada murid-murid saya di sekolah untuk membuat aktiviti PBD nanti untuk mencari maklumat-maklumat tentang berita palsu ya. Jadi kita teruskan dengan pelajaran kita hari ini. Okey. Baiklah. Baik, tajuk yang pertama ialah etika. Etika penggunaan. Etika ini sebenarnya berkaitan dengan sikap, tata cara, peraturan apabila kita menyebarkan sesuatu berita. Maksudnya kalau saya beritahu secara lisan pun, kalau saya beritahu kamu boleh berkongsi berita ini, kena pastikan dahulu ya. Jadi nombor satu, kita tidak boleh menyebarkan sebarang maklumat palsu atau diragui. Ingat tak? Diragui. Kita was-was. Betul ke? Kesahihannya. Kesahihan maksudnya valid atau tidak yang boleh menggugat ketenteraman awam. Bayangkanlah kalau satu berita palsu itu berkaitan dengan rusuhan. Jangan pergi ke tempat X sebab kalau kita pergi mungkin berlaku rusuhan. So ini juga boleh menjejaskan ya ketenteraman awam. Semua orang takut apa akan berlaku. Dan kita juga yang perkara kedua ialah kita perlu berintegriti dalam memberikan maklumat yang betul sebelum menggunakan penggunaan dalam talian. Betul. Talian ni disebar luas ya dengan cepat. Sebab tu kita kena berhati-hati. Sebab kalau dulu kita guna surat dan sebagainya, tapi sekarang kita letakkan saja post itu di Facebook, semua orang akan nampak. Di WhatsApp pun sama juga. Jadi benda itu akan menjadi meluas dan boleh menjejaskan ketenteraman awam. Jadi kita perlu ada integriti. Integriti maksudnya kita perlu ada kejujuran, Betul. amanah, bertanggungjawab ya sebelum kita menyebarkan sebarang perkara, dan pastikan bahawa berita itu benar. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Itu dia nasihat yang cukup jelas dan cukup baik daripada Cikgu Kala. Jangan menyebarkan maklumat yang tidak sahih dan kita sendiri harus berintegriti memastikan maklumat itu adalah benar. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Kembali lagi Didik TV KPM. Tahukah anda menyebarkan berita palsu melalui SMS dan media sosial adalah satu kesalahan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998? Bercakap tentang media sosial, saya percaya Cikgu Kala dah bersedia untuk terangkan kepada murid-murid
apakah kesalahannya jika anda menyebar maklumat yang tidak sahih? Silakan Cikgu Kala. Ya, terima kasih Yuyu. Kita akan teruskan. Selamat kembali. Kita akan teruskan. Okey, kita lihat sekarang ya, tajuk yang saya nak bincangkan di sini ialah apakah langkah-langkah ya sebelum kita menyebarkan sesuatu siaran ya, gambar foto ataupun bahan ya ke mana-mana media. Tak kira lah WhatsApp ke, Telegram ke, Facebook ke dan sebagainya. Selalunya kalau kita nak sebarkan di surat khabar, kita tak boleh sebarkan sebab surat khabar memang akan menyemak kesahihan berita tersebut. Okey? Baiklah. Langkah pertama ialah baca. B-A-C-A. Baca maksudnya jika kita membaca sesuatu bahan yang menarik dan katakan kita bercadang nak berkongsi dengan orang lain. Kadang-kadang kita baca cerita yang baik, kan kita nak berkongsi. Langkah yang kedua ialah kita kena semak dahulu. Semak dahulu, ambil masa untuk menyemak kesahihan dan fakta berkaitan dengan berita tersebut. Contohnya macam kita katakan pakej percutian ke sesebuah negara ya. Selalunya katakan harganya mahal dalam puluh-puluh ribu. Tiba-tiba pakej itu sangat murah. Macam RM1,000. So kita nak pastikan kita perlu semak dahulu. Bagaimana kita nak semak dahulu? Kita kena telefon pihak yang berkaitan, betulkah cerita ini? So, kalau kita rasa was-was, kita tak boleh sebarkan dekat rakan-rakan sebab apabila kita sebarkan perkara ini dan mereka sebarkan, benda itu menjadi meluas. Bila meluas, berita yang salah menjadi meluas, imej negara kita sendiri akan rosak ya. Sebab orang akan kata, kenapa rakyat di negara ini suka menyebarkan berita yang tidak pasti? Betul tak? Tidak pasti kita kongsi. Betul? Baiklah. Dan seterusnya, langkah yang berikutnya ialah langkah yang ketiga, iaitu kita perlu sebarkan hanya bila dah dapat kepastian. Dah pasti, saya dah telefon kepada orang yang berkenaan, dia kata memang puan, kita memang ada pakej ini kerana kita dapat diskaun daripada mana-mana pihak, ataupun kerana musim PKP ke apa, kita memberikan diskaun untuk menggalakkan orang melancong ke luar negara. Ini adalah nombor kami, nombor lesen. Selalunya kalau peniaga dia berikan nombor lesen. Ini nombor lesen kami, puan boleh semak dengan kementerian yang berkaitan, dan kalau puan puas hati, barulah puan boleh teruskan dengan aktiviti menempah percutian ini. So kita selalu buat. Saya pun kalau dekat katakan Facebook selalu ada pakej pelancongan ke beberapa negara lah di dunia. Dan oleh kerana saya memang suka melancong ya, saya memang suka melancong. Jadi kita tak mahu ya kita ditipu dengan kita membayar duit wang kita dan tiba-tiba hilang. Saya rasa kita ada juga terbaca kan dekat surat khabar bagaimana orang yang buat catering makanan dan sebagainya, tiba-tiba pada hari perkahwinan makanan tak sampai. Okey, semua tetamu tunggu tak ada makanan. So ini semua yang kita kata jangan sebarkan. Kalau kita pasti orang yang catering itu tak baik, kita janganlah sebarkan kepada rakan-rakan kita. Dan itulah kita kata langkah yang ketiga, bila kita sebar, kita dah dapatkan kepastian, barulah kita sebarkan untuk manfaat orang lain. Bukan kita kata tak boleh kongsi, boleh kongsi untuk kebaikan. Contohnya kalau kita dapat murid-murid ramai yang tak tahu tentang bantuan awal persekolahan dan sebagainya, kalau kawan-kawan berkongsi, macam kerajaan dan sebagainya, kita ada memberikan imbuhan-imbuhan ya kepada grup-grup, kumpulan-kumpulan yang berpendapatan sebegini, mungkin mereka tak tahu. Kalau tak tahu, kita sebarkan berita ini untuk kebaikan orang lain. Tak ada masalah. Sebab kalau orang lain boleh mendapat manfaat dan benda itu memang berita yang benar, memang tidak salah. Betul. Janganlah pula bila kita dapat satu berita, kita kata, buat apa saya nak kongsi dengan orang lain? Kan? Itu tak baik, betul atau tidak? Dan cikgu, murid-murid perlu tahu juga kerana skamer ni ada di kalangan mereka yang profesional dan menggunakan teknik yang seolah-olah benar sehingga ramai mangsa terpedaya, cikgu. Ya, betul. Terutamanya yang selalu kita baca dekat surat khabar ialah penghantaran barangan. Kita berkenalan dengan seseorang dalam talian dekat online dan dia menjadi kawan kita dan dia kata dia nak hantar barang, kita pun bayar. Bukan sikit ya, sampai juta-juta ada orang hilang ya wang dalam scam ini ya. Itu dia, kita perlu mengambil 3 langkah yang amat penting, iaitu baca, semak, dah sahih baru sebarkan. Baik, seterusnya cikgu, dipersilakan. Ya, so kita tahu ya, dengan 3 langkah ini barulah kita
pastikan berita itu benar, baru kita sebarkan ya. Banyak masalah yang berlaku jika kita menyebarkan berita palsu ya. Sebenarnya dari segi perundangan pun kita tidak boleh menyebarkan berita palsu. Kadang-kadang kita trigger finger, kita seronok-seronok kita sebarkan sesuatu berita. Sebenarnya sangat berbahaya ya. Mungkin saya rasa ada murid saya telah menjadi maklumat apa kesan sekiranya kita menyebarkan berita palsu. Kirtika, cuba bacakan apa kesan dia. Cikgu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia memberi amaran kepada orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat palsu menerusi SMS atau media sosial kerana ianya adalah kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika didapati bersalah, mereka boleh disaman tidak lebih RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya. Itu cikgu. Wah, tengok tu bahaya ya. Kamu lihat ya murid-murid, berapa nilai RM50,000 tu? Siapa boleh beri cikgu pandangan? Berapakah nilai RM50,000? Apa yang kita boleh beli dengan wang RM50,000? Ya, Prici. Apa maksud RM50,000? Kita boleh melanjutkan pelajaran ke luar negara. Okey, dengan RM50,000 kita boleh melanjutkan pelajaran ke luar negara, boleh mengurangkan beban ibu bapa kita. Kalau Wishwa ada RM50,000, apa Wishwa akan buat? Beli kereta, cikgu. Wah, Wah. lesen dah ada ke Wishwa? Lesen memandu dah ada ke? Tak perlu, cikgu. Tak apa. Okey, so Wishwa akan beli kereta. Okey, Loshini, apa kamu akan buat kalau ada RM50,000? Saya bantu untuk anak-anak yatim. Aduh, berjiwa kebajikan ya, cikgu. Baguslah, ini murid moral ya. Betul. Okey, so kamu lihat ya, wang RM50,000 itu sangat bermakna dan juga berharga kepada kita ya, terutamanya daripada kumpulan-kumpulan yang tidak mempunyai pendapatan dan perlu lanjutkan pelajaran. Yang paling teruk tu kita lihat penjara lebih setahun. Lebih daripada setahun tu kita pun tak pasti berapa tahun kita boleh duduk di penjara semata-mata kerana kita suka-suka menyebarkan berita palsu. Rasanya mengapa ya kita tak boleh sebarkan berita palsu suka-suka ya? Kerana boleh menjejaskan orang lain. Betul, kalau cikgu. kita sebarkan satu cerita tentang seorang tokoh ataupun sebagainya, okey, tokoh tersebut akan terjejas, nama tokoh tersebut akan terjejas. Dan kalau tokoh tersebut seorang yang ternama contohnya, kita boleh didakwa. Kalau didakwa kita di mahkamah, lagi banyak masalah. Betul, Kena cikgu. masuk penjara, keluar penjara, masuk mahkamah, keluar mahkamah. Memang akan menjadi isu yang sangat isu yang besar ya, terutamanya kalau kita pelajar, seorang murid sekolah ataupun mahasiswa universiti, kita perlu berhati-hati ya. Jangan kita seronok-seronok suka menyebarkan sebab kita nak jadi first person untuk hantar sesuatu berita ya. Jadi mungkin kita ada Wishwa nak berkongsi apa-apa tentang cerita ini, Wishwa? Cikgu, saya akan cakap cara mengenal pasti berita palsu. Ya. Terdapat banyak cara untuk mengenal pasti berita berikut adalah palsu atau tidak. Ya. Antaranya ialah mengetahui sumbernya. Kita wajarlah memastikan penulis berita dapat dipercayai dan tiada rekod berbohong. Betul. Selain itu, kita hendak membaca keseluruhannya berita tersebut. Pastikan anda membaca dan memahami keseluruhan berita tersebut kerana kadang-kadang tajuk utama ialah taktik untuk menarik pembaca dengan isu-isu palsu. Seterusnya, kita perlulah bandingkan dengan sumber lain. Kita dapat mengenali sama ada berita yang sama dilaporkan oleh sumber yang dipercayai. Juga terdapat cara lain untuk membanding sumber, iaitu membandingkan tarikh berita. Mungkin berita itu ialah lama dan dimuat naik semula ke internet. Ataupun gambar. Gambar mungkin diedit menggunakan Photoshop. Dan akhir sekali ialah fakta. Kita kena bandingkan dengan sumber yang sah. Terima kasih, Cik. Bagus ya. Banyak input yang telah diberikan oleh Wishwa kepada kita. Terutamanya saya suka perkataan Photoshop tu. Photoshop ni memang berbahaya ya, kerana orang yang mahir menggunakan komputer dan sebagainya, mereka ambil contohnya gambar Yuyu, dia ambil muka sahaja kemudian ditampalkan di satu tempat.
Okey, kalau yang baik tak apa. Contohnya Yang Yuyu tidak kata baik, kan? melancong ke luar negara di Switzerland. Ambil saja gambar Yuyu dan letakkan dekat latar belakang di Switzerland. Saya bercuti di Switzerland, tak apa. Benda tu tidak membawa apa-apa kesan kepada orang lain. Betul. Tetapi bagaimana kalau tempat itu adalah tempat rusuhan dan sebagainya, tiba-tiba ada orang yang tak suka muka kita, dia ambil gambar kita dan masukkan dekat situ seolah-olah kita berada dalam situasi tersebut. tidak Ini baik, yang kita kata betul. penyebaran yang tidak baik, berita palsu seperti ini. Dan juga satu fakta yang Wiswa sebut tadi, ada berita yang sudah keluar lama, mungkin 5-6 tahun dahulu. Tiba-tiba ditimbulkan semula sekarang seolah-olah berita itu berita baru. Boleh menyebabkan ketidaktenteraman dalam kalangan rakyat. Betul, Cikgu. Contoh katakan jangan pergi ke tempat X kerana ada pergaduhan berlaku. Sebenarnya tak ada apa pun yang berlaku di situ. Saya pernah melancong ke sebuah negara ya. Semasa di Malaysia, saya diberitahu bahawa tempat itu banjir. Banjir, sangat banjir. Tak boleh bergerak ke mana-mana. Sedangkan saya dah pun tempah percutian tersebut. Dan bila saya tanya tour guide saya, dia kata sini langsung tak hujan pun. Mana dapat berita kata banjir kan? Mendatangkan panik yang tidak So keluarga menentu. saya tak berapa gembira ya untuk membenarkan saya pergi. Tetapi bila pergi ke sana, kering kontang. Satu titis hujan pun tak ada. So saya memang menikmati percutian saya dan balik. Ini yang kita kata jangan sebarkan berita palsu kerana boleh mengganggu bukan sahaja orang tetapi juga kegiatan ekonomi sesebuah negara tersebut. Itu So ini dia. yang sangat penting ya kalau kita lihat. Okey, baiklah. Seterusnya mungkin siapa lagi yang belum berkongsi pandangan? Loshini. Okey, Loshini Baik, boleh Cikgu. beri pandangan? Kita tidak harus menyebarkan sesuatu berita secara copy and paste. Kita perlu menyemak suatu kandungan sebelum menyebarkan kepada orang lain. Kita perlu elakkan sikap sharing is caring. Ini kerana maklumat tersebut boleh mengganggu emosi orang lain. Selain itu, Cikgu, ada orang sebarkan sesuatu berita kerana suka-suka. Kita tidak boleh didakwa jika menyebarkan isu-isu tidak benar. Kita Itu boleh saja, Cikgu, yang kita saya boleh dapat. didakwa atau kita tidak boleh didakwa? Cuba baca balik ayat Kita terakhir. tidak Kita akan didakwa. Kita boleh didakwa. Ya. Kita boleh didakwa jika kita menyebarkan berita palsu. tidak Isu. benar. Tidak. Okey. Benar. So ini satu lagi ya. Kita perlu sangat berhati-hati. Apa kita buat pun kita perlu berhati-hati ya. Okey. Kerana saya rasa terutamanya orang yang terkenal di media dan sebagainya seperti Yuyu, bintang filem dan sebagainya, banyak berita palsu yang akan disebarkan semata-mata untuk menjatuhkan imej mereka. So kita tak mahu ya orang yang tak kisahlah terkenal atau tidak terkenal tapi impak ke atas orang tersebut. Bayangkanlah jika satu berita buruk tentang seorang anak gadis disebarkan. Kemungkinan dia tidak boleh berfikir dengan rasional dan dia mengambil langkah contohnya membunuh diri dan sebagainya. Dan kita pernah membaca berita seperti ini ya. Mereka tidak dapat menghadapi berita palsu seperti ini dan mereka mencari jalan yang salah. Jadi kita perlu sangat berhati-hati ya bila kita menyebarkan suatu berita, pastikan berita itu benar baru kita berkongsi. Itu dia. Tak pasti jangan kongsi kerana implikasinya bukan sahaja kepada kita sebagai individu yang menerima mesej itu tetapi juga implikasi ini boleh mendatangkan keburukan kepada mereka yang menerima mesej itu daripada sumber yang tidak sahih. Betul. Banyak lagi kita nak belajar selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Iaitu tidak pasti, jangan kongsi. Baik, kita akan meneruskan pembelajaran kita pada hari ini bersama Cikgu Kala ditemani oleh Cikgu Asma iaitu jurubahasa kita pada hari ini. Baik, Cikgu Kala, teruskan kelas kita pada hari ini. Baiklah, kita dah sampai ke bahagian di mana tadi kita kata jangan kongsi dan sebagainya dan saya juga ada sebut tadi tentang kesan ya. Sekarang kita akan lihat secara terperinci ya, apakah kesan penyebaran berita palsu ya. Kesan penyebaran berita palsu. Kita lihat di sini. Saya bahagikan kepada beberapa segmen ya.
Jadi jika kita sebarkan maklumat palsu kepada mana-mana pihak, apakah impaknya ya? Yang pertama ialah ketidaktepatan maklumat. Ketidaktepatan maklumat maksudnya fakta yang disebarkan itu kita tak pasti sama ada fakta itu betul atau tidak. Contohnya kita baca sesuatu di media sosial ataupun di internet dan kita ambil saja fakta tersebut bulat-bulat dan kita beritahu kepada orang lain dan tiba-tiba ada pihak yang pakar ya, okey, memberitahu fakta ini salah. Jadi ini boleh mengelirukan orang lain. Contohnya kita katakan dari segi kalau kita buat kesalahan lalu lintas dan sebagainya, kita dapat potongan diskaun dan sebagainya. Kalau fakta itu salah, kita mengelirukan orang lain. Betul ke kita dapat potongan harga ni? Betul ke kita dapat 50% peratus diskaun dan sebagainya? Dan ini juga boleh menimbulkan fitnah. Fitnah, faham tak apa maksud fitnah? Fitnah maksudnya orang tu tak bersalah, tetapi oleh kerana berita palsu yang kita sebarkan, dia seolah-olah menjadi orang yang bersalah. Menjadi mangsa fitnah. Mangsa fitnah. Mangsa fitnah ni banyak impak kepada kalau kita sendiri. Apa you akan buat jika menjadi mangsa fitnah? Menjadi mangsa fitnah ni cikgu, impak dia kepada emosi, kepada apa orang kata kita punya reputasi, image dan sebagainya. Biasanya kalau menjadi mangsa fitnah, ramai yang kata lebih baik berdiam diri. Tetapi sebagaimana Cikgu Kala kata sebentar tadi, ada masanya jika seseorang itu tidak boleh menerima fitnah yang dibuat-buat atau direka oleh orang lain, dia boleh mengambil tindakan, Cikgu. Ya, betul. So kalau ada orang itu yang seperti saya cakap, dia boleh berfikir dengan rasional, dia boleh mengambil tindakan yang wajar, katakan dia menidakkan perkara tersebut. Dia masuk ke dalam media sosial dan sebagainya, dia menidakkan. Tak apa, bagaimana pula dengan orang yang pendiam, yang tak boleh dedahkan apa-apa, dia pendam dan dia mungkin mengambil langkah yang drastik, yang tidak baik, yang boleh merosakkan diri dan sebagainya. Betul. Dan ini juga boleh mengaibkan orang lain. Apa maksud mengaibkan, Wishwa? Apa perkataan lain yang kamu faham dengan mengaibkan? Macam connect cikgu, macam efek orang lain. Memalukan. Mengaibkan tu memalukan. Memalukan orang lain. Sorry. Ya, memalukan orang lain. Katakan kita dapat suatu berita tentang kawan kita. Kita tak nak percaya kita berita palsu. Tapi dari satu sudut kita akan ingat ya, mungkin betul. Mungkin cerita ini betul. Kalau ada seseorang itu mungkin betul juga dia curi wang di dalam kelas itu, walaupun kita dah buktikan, kita dah menidakkan berita itu, tetapi benda itu boleh menjadi isu kepada orang ya. Satu, orang yang percaya atau tidak percaya, dan orang yang menjadi mangsa tu dia tak boleh buat pertimbangan, kawan saya ni percaya atau tidak dengan saya. Itu yang kita kata mengaibkan orang lain ya. Okey, kesan negatif yang kedua jika kita menyebarkan berita palsu ialah orang yang menerima berita palsu itu terdedah kepada bahan-bahan negatif. Banyak bahan negatif terutamanya golongan muda seperti anak-anak murid di sini. Okey, boleh kamu berkongsi dengan cikgu apa contoh bahan negatif yang boleh mempengaruhi minda orang muda? Ada siapa di sini boleh jawab? Apa benda-benda negatif, bahan negatif yang boleh merosakkan? Okay, ya, Rici. Silakan ya. Bahan pornografi. Bahan pornografi. Kerana anak-anak muda ni kematangan fikirannya terhad. Bukan dia tak tahu benda tu salah, tetapi sikap ingin mengetahui, nak tahu. Kita yang dah tua, kita dah makan garam dah lama. Jadi kita dah tahu benda ni baik atau tidak baik. Tetapi anak-anak muda ni dia punya perasaan ingin tahu tu. Jadi dia mungkin bila kawan berkongsi, dia pun buka dan macam berita ni benda ni tak baik. Jadi mempengaruhi minda mereka. Dan berita palsu yang memburukkan sesuatu mana-mana pihak. Okey? Katakan berita palsu yang kalau pelajar sekolah, berita palsu yang bercakap buruk tentang pentadbiran dan sebagainya, mereka akan mempunyai tanggapan yang tak baik tentang sesuatu organisasi tersebut. Betul. Okey, seterusnya boleh mendorong perlakuan yang tidak diingini. Perlakuan yang tidak diingini sebab kita percaya kepada berita palsu seperti ini, kita tersertai mogok.
Okey, ataupun kita sertai piket di jalanan sebab kita rasa benda ni tak betul. Sebenarnya benda tu tak perlu pun dipertahankan sebab itu berita palsu. Kita pun pergilah berkumpul. Banyak kes yang berlaku yang kita cuba elakkan di negara kita kerana kita nak menjaga keamanan negara kita ya. Kita tak mahu ya kumpulan-kumpulan manusia yang mengadakan piket dan sebagainya yang boleh merosakkan ketenteraman awam ya. Dan juga boleh meningkatkan gejala sosial. Ada orang menggunakan ini sebagai satu hobi. Penyebarkan berita palsu ini sebagai satu hobi. Cari saja berita di mana-mana, boleh Google cari berita palsu, ambil masa tu. Tak ada masa nak belajar tapi ada masa nak cari berita palsu. Mereka suka sebarkan dan nak lihat riak orang lain, respon orang lain. So ini juga satu isu yang meningkatkan gejala sosial. So ini yang kita kata kesan ya. So ada lagi ya satu kesan iaitu isu keselamatan. Sangat-sangat penting. Isu keselamatan ini kerana berita palsu boleh membawa bahaya kepada pihak lain yang terbabit. Betul, Cikgu. Katakan berita palsu itu tentang seseorang, individu. Okey, katakan individu itu dikatakan terlibat dalam sesuatu kes. Kita yang berada tinggal bersama dengan dia, katakan di kawasan perumahan, ada satu orang tu dipanggil, dia ni pembunuh berciri, contohkan serial killer. Jadi kita pula yang pergi pukul dia, hentam dia, tangkap dia. So ini yang kita kata tak ada kaitan langsung, sebenarnya itu berita palsu. Tetapi kita bertindak untuk memastikan, kita kata palsu tak palsu, saya nak bertindak juga. Ini yang kita kata boleh berbahaya kepada pihak lain dan boleh menjejaskan keselamatan negara. Berita palsu yang disebarkan tentang negara kita boleh menjejaskan keselamatan kerana rakyat kita bertindak kepada berita palsu itu dengan cara yang berbeza. Contoh berita palsu kata harga gula nak naik. Apa berlaku bila harga gula nak naik? Bila dengar je berita harga gula naik, apa kita buat? Ramai yang akan risau, Cikgu, sebab dia akan segera pergi ke pasar raya untuk mendapatkan gula kerana bimbang nanti tak ada bekalan gula. Okey, gula boleh simpan lama, setahun pun tak rosak. Harga ayam naik, berita, apa jadi? Sama juga, orang tetap pergi menyerbu untuk mendapatkan bekalan ayam. Tapi berapa lama boleh simpan ayam dalam peti ais tu? Setakat mana yang muat lah, Cikgu. Betul kan? So ini kadang-kadang kita kata berita-berita seperti ini, berita sensasi ini, kita membuatkan pembelian tanpa had. Petrol pun berapa banyak kita boleh letakkan? 5 kereta, 5 had. Takkanlah petrol tu kita boleh simpan bertahun-tahun, betul atau tidak? So ini semua adalah berita-berita palsu yang kadang-kadang boleh menyebabkan pembelian panik. Pembelian panik. Kadang-kadang kita lihat, apalah jadi ni, kenapa nak taruh minyak? Kita nak isi minyak tapi queuenya memanjang. Sangat panjang. So prinsip saya ialah kalau kita nak isi. Kalau harga dia naik tak apalah. Kita ikut sajalah sebab kita tak boleh kata harga tak akan naik dan sebagainya ya. Okey, ini yang kita katakan, kita perlu dengar, fikir dengan rasional, baru kita tengok sama ada semak dulu berita itu palsu atau tidak. Kalau tak, boleh menimbulkan huru-hara dalam kalangan rakyat. Bayangkanlah huru-hara dalam kalangan rakyat. Nak pergi isi minyak, kereta sampai berlanggar-langgar, aksiden sebab nak potong queue dan sebagainya. Ataupun pembelian dekat pembelian mask. Okey, mask semasa PKP. Semua berebut-rebut nak pergi beli. Okey, ini menyebabkan panic buying. Sebab tu saya kata jangan sebarkan berita palsu. Kalau boleh pastikan dahulu berita itu benar, baru kita sebarkan ya. So ini adalah antara perkara-perkara yang perlu kita ambil berat ya, tentang mengapa kita tak boleh sebarkan berita palsu. Pernah tak kamu semua mendapat apa-apa berita palsu? Ya Prici, pernah dapat berita palsu tak? Ya Prici? Ya Prici, ada tak pernah dapat berita palsu? Ya Cikgu, pernah sekali. Saya mendapat SMS bahawa saya telah menangi ringgit Malaysia 5,000. Wah, dari mana tu? Tahu, WhatsApp. Dalam WhatsApp dia tak tersumber, tak sahih, okey? Jadi apa yang Yap lakukan? Saya diminta memberi maklumat tentang bank saya, tapi ibu bapa menasihati saya supaya tidak mempercayai kepada berita palsu ini. Tengok tu, nasib. Kan saya cakap, ibu bapa adalah orang yang pertama yang boleh mengajak anak-anak mengenal pasti berita palsu. Baik, kita dah tahu 3 kesan yang akan memberi implikasi negatif kepada kita dan juga rakan-rakan. Baik Cikgu, kita ke slide seterusnya.
Baiklah, lihat ya. Jadi ini adalah rumusan kepada pelajaran kita, itu tajuk yang terakhir, itu apakah perasaan jika kita terlibat dalam isu penyebaran berita yang tidak pasti ya, apakah perasaan kita ya. Kalau kita tak terlibat, kita rasa kita di luar ya. So orang yang terlibat dalam berkongsi berita palsu ini, nombor satu, dia akan merasa malu kalau dia terlibat atau orang lain libatkan diri dia. Kerana dipandang rendah oleh orang lain. Kan saya kata tadi, orang akan bercakap di belakang kita. Walaupun rakan baik, saudara mara pun mungkin akan bercakap, betul kot cerita ni. Betul tak? Keselamatan diri dan juga keluarga akan terjejas. Keselamatan diri dan keluarga akan terjejas kerana ada pihak yang marah sebab kita sebarkan berita palsu. Mereka boleh datang serang kita. Dan tidak puas hati. Mereka bukan saja marah, tapi mereka tidak puas hati dengan tindakan penyebaran sesuatu berita palsu. Jadi kita perlu berhati-hati ya. Jangan sengaja menyebarkan berita palsu kerana suka-suka ya. Kerana banyak perkara yang boleh berlaku akibat tindakan ini ya. Itu dia. Jadi sebagaimana Cikgu Kala katakan sebentar tadi, ingat penyebaran berita palsu pertama boleh mengaibkan dan menimbulkan fitnah. Kedua, ia juga boleh menyebabkan reputasi orang lain terjejas. Dan ketiga, yang paling penting sekali, boleh menyebabkan seseorang itu terdedah kepada bahaya. Jadi jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini di Didik TV KPM. Tidak pasti jangan kongsi. Itu dia nasihat yang cukup penting kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM, kerana kita tidak boleh menyebarkan berita palsu sebarangan kerana boleh menjejaskan reputasi orang lain dan juga boleh menyebabkan gangguan emosi kepada individu yang tidak dapat menanganinya dengan baik. Jadi cikgu, seterusnya apakah yang akan kita dah sampai ke segmen akhir di mana saya nak menguji kefahaman murid-murid ini. Okey, dah belajar mesti nak uji. Betul atau tidak? Betul. Okey, jadi saya nak Yap Rici, kamu suka kipas warna apa ni? Ada soalan di sebalik kipas ini. Saya suka kipas warna merah. Dia memang suka warna merah daripada dulu. Okey ya, soalan untuk Yap Rici ya. Dengar baik-baik soalan untuk Yap Rici. Saya kena pakai cermin mata ni sebab saya dah tua kan. Cantik kipasnya. Comel tu. Okey Yap Rici, soalan kamu ialah apakah kesan kepada negara ya, dengar, negara jika berita palsu disebarkan? Cuba jawab. Antara kesan kepada negara jika berita palsu disebarkan ialah menjejaskan imej negara. Selain itu, negara akan berada dalam keadaan huru-hara. Di samping itu, rakyat sentiasa hidup dalam ketakutan dan tidak aman. Seterusnya, rakyat akan sentiasa was dan tidak mempercayai kepada media massa. Okey, bagus. Bagus, Poin ada yang empat dia. Empat poin ini yang saya kata pelajar yang cemerlang. Okey, mungkin kita nak dengar soalan daripada Kritika. Kritika, kamu nak pilih kipas warna apa? Okey, Kritika pilih satu Warna warna. kuning, cikgu. Wow, warna kuning. Orang India cakap Manggala Garamana warna. Okey, baiklah. Kritika, soalan kamu saya rasa agak senang saja. Apakah nilai yang perlu kita amalkan sebelum menyebarkan sesuatu berita? Okey, faham? Ya, faham cikgu. Kita perlu mengamalkan nilai rasional, iaitu berfikir dahulu berdasarkan bukti yang kukuh dan sahih sebelum menyebarkan sesuatu berita. Selain itu, kita perlu mengamalkan nilai bertanggungjawab, iaitu menjalankan tugas sebagai seorang warga negara yang baik dan tidak menyebarkan berita yang boleh menggugat keselamatan rakyat dan negara. Itu saja cikgu. Terima kasih. Bagus. Dua nilai ya, rasional, bertanggungjawab ya, boleh ya, bagus. Bagus. Saya akan bagi penilaian nanti ya di hujung ya. Jadi nak bagi murid-murid berapa perlu menjawab bintang dengan ya. baik. Betul. Baiklah, kita nak dengar daripada Wishwa. Wishwa nak pilih warna apa? Ada tinggal dua saja Wishwa. Biru atau hijau, Wishwa? Hijau. Hijau. Okey. Mungkin ada sebab dia pilih hijau ni. Wishwa, soalan panjang ni Wishwa. Soalan panjang. Good luck. Okey, baiklah. Apakah perasaan anda jika terbabit dalam kes penyebaran berita palsu? Saya rasa ini slide yang terakhir saya tunjuk. Apakah perasaan anda jika terbabit dalam kes penyebaran berita palsu, Wishwa?
Cikgu, saya akan berasa sedih kerana imej saya dan keluarga saya dijejas. Very good. Dan ini akan mencetuskan konflik diri. Saya juga akan berasa marah kerana ada pihak yang berkongsi berita ini tanpa menyimak kesahihannya kerana ini akan menimbulkan propaganda. Itu sahaja Wishwa, ada lagi nak tambah? Tak ada. Okey, so baguslah, boleh menimbulkan propaganda. Dia akan rasa marah. Betul ya Wishwa cakap. Kalau saya pun kalau ada berita palsu tentang diri saya, bukan setakat marah saja, saya akan mengamuk. Kan? Sebab benda tu tak betul. Kenapa orang sebarkan? Okey, terima kasih ya Wishwa. Bagus jawapan kamu. Baiklah, kita lihat orang terakhir tak ada pilihan. Siapa orang terakhir ni? Loshini. Loshini, saya bagi kamu warna biru. Tak ada. Okey, soalan kamu. Baiklah, kita lihat. Seronok tu budak ni main kipas. Cikgu Nanti kat sekolah saya akan bagi. soalan. Okey, saya baca soalannya. Soalannya panjang sikit. Apakah etika penyebaran sesuatu berita atau maklumat? Ritika. Loshini. Silakan Loshini. Okey, Loshini. Baik cikgu, kita tidak harus menyebarkan sebarang maklumat palsu atau diragui kesahihannya yang boleh mengugat ketenteraman awam. Selain itu, berkomunikasi secara berhemah dalam talian dan tidak mengeksploitasi maklumat dan data peribadi pihak lain. Itu saja cikgu. Okey, saya rasa 2 poin yang agak bagus yang diberikan. Jadi nampaknya hari ini kesemua 4 orang murid saya sudah pun menjawab soalan dan mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Dan saya rasa sangat gembira ya. Bagus ya. Syabas kepada anak-anak murid saya. Dan rasanya berapa bintang saya boleh bagi ya, Yuyu? Saya rasa dengan keempat mereka menjawab tu, kita boleh bagi dia 5 bintang. Ya, maksimum 5 bintang ya. Syabas 5 bintang ya atas usaha kamu, sebab tajuk ini agak berat ya untuk murid-murid, tapi mereka telah berusaha ya untuk mencari maklumat ya, yang terutamanya untuk PBS ya, di mana mereka telah melayari internet untuk mencari maklumat ini. Dia tak boleh cari dalam buku teks saja. Jangan hanya bergantung pada buku teks, tapi carilah maklumat-maklumat tambahan ya, kerana kita hendak jawapan yang matang ya. Kita mengharapkan murid-murid ya berfikir secara kritikal dan dengan matang ya. Dan kita rasa kita dah sampai ke penghujung ya. Sebelum itu kita nak berkongsi apa? Boleh cikgu lihat dulu, cikgu berikan kesimpulan dan rumusan bagi pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya ya. Okey, kesimpulannya semua yang berada di sini. Baiklah. Sentiasa berhati-hati ya sebelum menyebarkan sesuatu maklumat atau berita. Jika kita tidak pasti akan kesahihannya, jangan sebarkan sesuatu berita sebab sangat berbahaya dan mengganggu ketenteraman awam ya. Itu adalah kesimpulan untuk hari ini. Itu dia daripada Cikgu Kala. Tidak pasti, jangan kongsi. Dan jangan lupa, jika anda mahu mendapatkan bahan sokongan pembelajaran ini, anda boleh dapatkannya di Sumberku. Okey, kepada murid-murid yang sedang menonton, terima kasih kerana bersama kami. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Kala Devi. Saya nak ucapkan terima kasih kepada jurubahasa iaitu Cikgu Nur Asmawati. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada 4 murid-murid yang menyertai sesi pembelajaran pada hari ini dan telah memperoleh 5 bintang daripada Cikgu Kala Devi. Ingat pesanan Cikgu Kala Devi sebentar tadi? Tidak pasti, jangan kongsi. Sekian saja Didik TV KPM. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Terima kasih cikgu. Ada lirik tu. Sudah pasti baru kongsi. Malaysia yang rugi. Bangun pagi kosong gigi tengok Twitter.